Sejarah tamadun Melayu merujuk kepada perkembangan masyarakat di alam Melayu yang meliputi kawasan Asia Tenggara seperti Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo, dan kawasan sekitar bermula sejak zaman prasejarah dan berkembang pesat apabila masyarakat Melayu mula membentuk kerajaan yang teratur. Kerajaan awal Melayu ini telah wujud pada abad 1 13 Masihi. Kerajaan awal wujud hasil daripada perkembangan petempatan pesisir pantai dan perdagangan maritim antara kerajaan awal Melayu Punan, Langkasuka, dan Sriwijaya. Tamadun India merupakan salah satu tamadun tertua di dunia, berkembang di lembah Sungai Indus lebih dari 2500 tahun sebelum Masehi. Telah berkembang dari kerajaan-kerajaan awal kepada empire yang besar, banyak mempengaruhi tamadun lain termasuk tamadun Melayu. Tamadun ini penting untuk dikaji. Dia dapat membantu kita untuk memahami sejarah, budaya, dan akar peradaban sesuatu masyarakat. Selain itu, melalui kajian ini, kita juga dapat membina semangat cinta warisan dan patriotisme dalam diri kita sendiri. Etika atau nilai menjadi ciri masyarakat tamadun Melayu seperti penggunaan bahasa dan adat Melayu. Sebagai contoh bahasa ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun Austronesia, khususnya dari kawasan Sumatera Selatan seperti Jambi dan Palembang. Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan penghantar. Terdapat beberapa adat perkahwinan sebelum sah berkahwin seperti adat merisik, adat meminang, adat bertunang, dan akhir sekali akad nikah. Kita ambil contoh akad nikah. Akad nikah merupakan acara yang paling penting sebagai kaedah menghalalkan hubungan lelaki dan wanita secara rasmi bergelar suami isteri. Etika tamadun Melayu dapat dilihat daripada aspek budaya. Budaya seperti pemakaian, lukisan inai, dan alat persandingan adalah pengaruh daripada tamadun India. Budaya ini meresap masuk ke dalam masyarakat di tanah Melayu. Saya akan membentangkan tentang sumbangan tamadun alam Melayu. Aspek yang pertama iaitu ekonomi. Terdapat perdagangan maritim, guna barter, dan mata wang logam. Seterusnya, seni bina. Terdapat seni bina, candi lebah bujang, istana, dan masjid. Yang terakhir sekali, sains dan teknologi. Terdapat perlayaran, perkapalan, dan perubatan tradisional. Bahasa dan kesusasteraan dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit dan Jawi, karya hikayat dan bahasa Melayu, falsafah, adat, nilai Islam dan moral, humanism, mendirasi alam budaya, seni mempertahankan diri, dan seni tarian dan muzik tradisional. Salam sejahtera semua, saya akan membentangkan tamadun India, etika dan nilai yang menjadi pegangan masyarakat Hindu, yaitu Satya, Karma, dan Dharma. Satya bermaksud kebenaran, kejujuran, kesetiaan, dan ketuhanan. Seterusnya ialah Karma dalam bahasa Sanskrit, atau Kama, yaitu Pali, bermaksud balasan daripada perbuatan. Setiap perbuatan berkait rapat dengan konsep karma dan vipakam, yaitu membuahkan hasil. Seterusnya ialah Dharma yang bermaksud ketaatan atau tanggung jawab. Konsep dalam pemikiran India adalah merangkumi berbagai maksud dalam bentuk polisemi, contohnya undang-undang, norma tingkah laku, sifat sesuatu benda, kebajikan agama, morality, dan kebenaran. Selain itu, kebajikan bermaksud kewajiban, tanggung jawab dalam sesuatu tugas. Sumbangan tamadun India dari aspek ekonomi. Pada tamadun ini, mata wang telah diperkenalkan sejak zaman Gupta. Seterusnya dari aspek seni bina. Pada tamadun India ini, tamadun ini berupaya membina binaan yang sangat baik dan lengkap, yang dapat dilihat melalui binaan Great Bath. Binaan pada tamadun India ini banyak berasaskan agama Hindu dan Buddha. Contohnya binaan kompleks di Gua Ajenta yang mempunyai 20 buah kuil dan di Gua Ellora yang mempunyai 28 buah kuil. Yang ketiga dari aspek sains dan teknologi. Pada tamadun India, ahli matematik India telah mengetahui tentang konsep geometri yang mendorong memperkenalkan sistem nombor, yaitu angka Barahim dan angka Khorosti. Angka-angka ini yang mencecah ke angka perpuluhan. Dalam aspek sains dan teknologi ini juga, pembinaan batu bata dihasilkan melalui pembakaran tekanan suhu yang sangat tinggi. Dan akhir sekali dari aspek agama, yaitu tempat asal agama Hindu dan Buddha. Sumbangan tamadun India terdapat dari aspek yoga.
yaitu sistem falsafah dan amalan rohani melalui teks Yoga Sutra oleh Patanjali. Hal ini membincangkan, mendisiplinkan minda dan mencapai ketenangan diri. Seterusnya, aspek bahasa dan kesusastraan. Bahasa Sanskrit adalah bahasa klasik bagi tamadun India. Melalui bahasa Sanskrit ini berlaku juga pengembangan bahasa lain seperti Hindi dan Tamil. Seterusnya, semua aspek falsafah yang diambil daripada kitab Veda dan Upanishad. Terdapat beberapa 6 falsafah yang dalam kitab Veda dan Upanishad. Pertama, Nyaya yang membincangkan tentang logik dan penaklukan. Kedua adalah Vaishika yang membincangkan alam semesta. Perbandingan antara tamadun India dan tamadun Melayu. Di tamadun India dari segi ekonomi, mereka menggunakan mata wang dan juga aktif berdagang. Manakala tamadun Melayu mengamalkan perdagangan maritim, menggunakan sistem barter dan juga mempunyai mata wang logam. Dari segi seni bina, India mereka mempunyai kuil dan candi, contohnya Ajanta dan juga Borobudur. Manakala tamadun Melayu pula, mereka mempunyai candi, lembah bujang, masjid dan juga istana. Dari segi sains dan teknologi, bagi tamadun India ialah mereka mempunyai matematik dan astronomi, manakala tamadun Melayu dari segi teknologi mereka mempunyai pelayaran, perkapalan dan menggunakan perubatan Tamadun tradisional. Melayu dan tamadun India mempunyai persamaan dalam aspek agama, ekonomi, seni bina, dan bahasa. Bagi aspek ekonomi, tamadun Melayu dan tamadun India bergantung kepada aktiviti pertanian dan perdagangan maritim sebagai sumber utama ekonomi mereka. Contoh, dapatkan hasil bumi, padi, dan rempah. Tamadun Melayu dan tamadun India juga dipengaruhi oleh agama yang sama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Dalam aspek bahasa, tamadun Melayu juga menggunakan bahasa Sanskrit. Bahasa Arab, tamadun India menggunakan bahasa Sanskrit, Parsi. Dalam aspek perkembangan seni bina, tamadun Melayu juga menggunakan ciri-ciri ukiran bermotifkan dewa-dewa. Sebagai contoh, pembinaan bangunan di tamadun Melayu adalah pembinaan candi dan pembinaan kuil di lembah Sungai Bujang.